إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan? Saya mewakili kru dan produksi mendoakan tuan-tuan agar sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana yang ditimpa ujian, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita semua di dunia maupun di akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa pada pagi ini anda bersama dengan saya Da'i Fahmi sebagai moderator anda untuk rancangan kita, iaitu rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dengan topik kita pada setiap hari Sabtu, iaitu topiknya tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat yang ke-7 sehinggalah ayat yang ke-9. Dan seperti biasa, saya tidak berkeseorangan. Saya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Dawud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah. Masya Allah, mendayu-dayu pembukaan tadi. Subhanallah. Terima kasih Da'i Fahmi. Hazza min fadli Rabbi Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kacak bergaya seperti biasa Ustaz. Alhamdulillah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi sebelum kita nak mulakan nak menelusuri lebih jauh ke dalam topik kita pada pagi ini, saya minta kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian agar menyediakan mushaf Al-Quran. Sekiranya ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, lagi baik, kerana kami juga menggunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Namun sekiranya tiada tak mengapa, gunakan mushaf yang ada, insya-Allah sama-sama kita hayati, kita baca dan kemudian kita nikmati intipati yang ada pada
surah As-Saffat ayat ke-7 sehingga ayat yang ke-9 ini. Jadi Ustaz, Ya. seperti biasa kita nak mulakan dengan taranum Ustaz. Hari ini Ustaz nak bawa taranum apa Ustaz? Saya cuba-cuba taranum nahwan lah ya. Taranum nahwan. Cubalah, kalau tak jadi Daim Fahmi tolong jadikan dia. Allahu akbar. InsyaAllah Ustaz, saya persilakan Ustaz untuk membacakan ayat suci Al-Quran surah As-Saffat ayat 7 sehingga ayat ke-9. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Ayat 7 sehingga ayat nombor 9 mafhumnya, dan kami pelihara urusan langit itu dengan serapi-rapi kawalan dari masuk campur tiap-tiap syaitan yang derhaka. Ayat nombor 8, dengan itu mereka tidak dapat memasang telinga untuk mendengar percakapan malaikat, penduduk langit, dan mereka pula direjam dengan api dari segala arah dan penjuru. Ayat nombor 9 mafhumnya, untuk mengusir mereka dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak putus-putus. Baik, saudara penonton, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pencinta Al-Quran, para pencinta tadabbur Al-Quran. Menara kawalan kita pada pagi ini iaitulah surah As-Saffat. Dan Fahmi, seperti yang kita faham, surah As-Saffat ini kedudukannya dalam Al-Quran merupakan surah bernombor 37. Dan ia membuka juzuk ke-23. Betul. Dan antara surah yang membuka juzuk 23. Baik, kita tengok serba sedikit bagaimana indahnya Al-Quran, kalamullah al-mu'jiz, kalam ataupun mu'jizat Allah Ta'ala ini. Surah As-Saffat ini, di dalamnya terkandung keseluruhan ayat 182 ayat, dan kita berada pada nak menghampiri 10 ayat yang pertama. Dan Fahmi, surah ini diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Makkah. Sebab surah ini surah Makkiyah. Baik, kita ulang sekali lagi. Surah Makkiyah ini ada tiga perkara utama yang dibincangkan di dalam surah Makkiyah. Maknanya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, bila dengar ataupun di mana-mana, di masjid ke, di surau, bila ustaz tu kata, okey, surah ini surah Makkiyah. Okey, terus kita register dalam pemikiran kita, surah Makkiyah membincangkan tiga perkara utama. Yang pertama, perkara tauhid dan juga perkara iman. Satu. Yang kedua, surah ini juga ataupun surah-surah Makkiyah membincangkan perkara al-ba'ats ataupun hari kebangkitan, hari akhirat. Dua. Dan yang ketiga, surah Makkiyah membincangkan tentang ar-risalah ataupun konten ataupun kita sebut sebagai kandungan Islam itu sendiri ataupun iman itu sendiri, ataupun kerasulan baginda dan kerasulan para rasul dan para nabi. Maknanya ini tiga perkara utama. Baik, para penonton, bila kita mentadabbur Al-Quran, kita akan memahami surah ini sebenarnya turun pada waktu bila. Mengikut catatan ahli tafsir, surah As-Saffat ini turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada pertengahan ataupun pada penghujung di waktu Rasulullah menerima ancaman fizikal di Makkah Al-Mukarramah. Jadi, dan fahami, bila kita tahu surah ini diturunkan ketika Rasulullah dan umat Islam yang minoriti pada waktu itu berada di Mekah, pertengahan ataupun hujung berada di Mekah. Maknanya pada waktu itu umat Islam diancam, diugut, maknanya duduk dalam keadaan ketakutan, kebimbangan. Itu baru kita faham maknanya surah ini diturunkan kepada Rasulullah pada waktu itu. Kerana apa? Baik, kerana tuan-tuan, pada waktu itu jumlah umat Islam sedikit sahaja.
Dan pada waktu itu, tiga per 4 sahabat-sahabat Nabi ni, ada yang telah pergi berhijrah ke Habasyah. Kan kita tahu hijrah berlaku 2 kali. Sebelum hijrah ke Madinah, hijrah terlebih dahulu ke Habasyah. Jadi maknanya 3 per 4 sahabat-sahabat Nabi ni berada di Habasyah. Maknanya yang berada di Makkah Al-Mukarramah pada waktu surah ini diturunkan, nak fahami, tak sampai 50 orang umat Islam. Maknanya baru kita faham, ya Allah, rupa-rupanya surah As-Saffat ini ada message, ada benda yang Allah Ta'ala nak berikan inspirasi, motivasi, kekuatan kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabat Nabi yang pada waktu itu yang berada di Makkah tak sampai pun 50 orang. Baik, kerana itulah para penonton, surah As-Saffat ini juga ada ulama tafsir dari fahmi yang dia sebut nama lain itu ialah surah Az-Zabih. Surah Az-Zabih. Az-Zabih ni bahasa Arab maknanya penyembelihan. Sebab nanti kita akan bertemu dalam surah ini bagaimana pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga anak-anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Maknanya tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, permulaan awal ini saya nak nyatakan Al-Quran memberikan kekuatan, ketenangan, semangat, inspirasi, motivasi kepada umat Islam. Makna ini yang kita mesti betulkan kefahaman kita. Kita mesti menghargai Al-Quran itu bukan sekadar kita membetulkan bacaan tajwid, fasahah, bukan setakat kita mengaji taranum 7 jenis lagu itu, bukan setakat dah bagus dah, alhamdulillah bagus dah. Kan kita mengaji tajwid, fasahah, taranum bagus dah. Sekarang ini kita nak membawa semangat, kita nak mentadabbur Al-Quran Karim, kita membaca Al-Quran, contoh waktu kita lemah semangat, kita down, kita ada masalah. Nah, kalau sebelum ini surah surah As-Saffat juga, surah yang kita boleh baca baru kita faham. Ya Allah, surah As-Saffat ni turun pada Rasulullah ketika Nabi diancam, diugut, macam-macam Nabi kena ni, kan? Jadi surah ini memberikan kekuatan luar biasa kepada kita umat Islam bila kita faham rupa-rupanya surah ni turun pada waktu sekian. Jadi inilah yang kita nak buat semangat. Semangat apa? Semangat untuk menghargai Al-Quran kerana Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita berbincang berkenaan dengan surah As-Saffat. Ya. Ayat yang ke-7 sehingga ayat ke-9 pada hari ini. Ya. Jadi mungkin Ustaz boleh refresh balik, rewind balik daripada ayat yang pertama. Mungkin Ustaz boleh simpulkan sedikit apakah cerita ataupun intipati di sebalik surah As-Saffat ni, Ustaz? Silakan. Baik, masih tak difahami. Para penonton sekalian, surah As-Saffat ini ada 182 ayat. Jumlah kalimahnya ialah 860 kalimah. Dan tengok para pencipta Al-Quran, dia kira lagi. Jumlah huruf ialah 3826. Masya-Allah. 3826 huruf. Maknanya para penonton, orang yang bercinta dengan Al-Quran ini, mereka rasa bahagia sangat-sangat mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran. Baik, para penonton, surah ini Allah Ta'ala mulakan dengan Allah Ta'ala bersumpah. Bersumpah dengan apa? Wasaffati saffa. Demi hamba-hamba aku, iaitulah para malaikat yang berbaris-baris, yang beratur-ratur, yang beratur. Dia berbaris-baris. Baik, tuan-tuan, dalam Al-Quran ada 15 surah yang mana dimulakan ayat pertama itu dengan Allah Ta'ala bersumpah. Antaranya surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Kemudian wal adiyati dhabha, ya, al-adiyat. Yang ketiga Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Wattini waz-zaitun wa turi sinin. 3. Yang keempat wadduha, demi waktu duha. Yang kelima wal laili idza yaghsha, suratul lail. Okay? Yang keenam wasyams, surah asy-syams. Yang ketujuh surah al-fajr, wal fajr. Surah yang ke-8 was-sama'i wat-tariq, surah at-tariq. Yang ke-9 surah al-buruj. Yang ke-10 surah an-nazi'at. Yang ke-11 surah al-mursalat. Yang ke-12 surah an-najm. Yang ke-13 surah at-tur. Yang ke-14 surah al-dhariyat. Dan nombor 15 surah as-saffat. Itu merupakan 15 surah dari fahmi yang dimulakan dengan lafaz sumpah. Baik, para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang ada disebut oleh seorang sahabat, baginda pesan kita ini apabila kita menjadi menjadi imam dalam salat, khususnya kita imam di masjid, di surau, yang orang awam ada
yang belakang solat di belakang kita. Mana di Masjid Yusra kan, kita disuruh supaya mentakhfifkan, mempermudahkan. Maknanya baca tu jangan panjang-panjang sangat. Tetapi dalam riwayat kata Rasulullah ketika solat subuh umpamanya, baginda sallallahu alaihi wasallam, minta maaf bukan solat subuh tapi salah satu solat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah As-Saffat daripada ayat 1 sampai ayat penghabisan. Maknanya 182 ayat, Fahmi. Nabi Fahmi. Maknanya apa? Tengok surah ini tentunya mempunyai satu makna yang tertentu kepada kita semua. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak beristighfar seketika kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullahalazim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu tafsir dan taranum surah As-Saffat, sambungan ayat yang ke-7 sehinggalah ayat yang ke-9. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800 881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Baik, insya-Allah kita tak nak melengahkan masa lagi, kita nak terus kepada sambungan mukadimah kita oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi. Insya-Allah, dipersilakan Ustaz. Baik, dari Fahmi dan para penonton sekalian, bila kita mengkaji Al-Quran, bila kita mentadabbur, yang syoknya, yang seronoknya Quran ni tuan-tuan. Contoh ya, bagaimana kita sebut tadi, Allah Taala memulakan surah As-Saffat ni dengan sumpah. Was-saffati saffa. Baik tuan-tuan, kalau kita orang kampung saya sebut Gostan. Kita tengok surah sebelum As-Saffat, iaitu surah Yasin. Tengok pada ayat terakhir surah Yasin, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dan oleh itu akuilah kesucian Allah dengan mengucap subhanallah, Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu, dan kepadanya jualah kamu semua dikembalikan. Maknanya pada ayat terakhir dalam surah Yasin, Allah Taala berceritakan mana seluruh alam ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Tuan-tuan, tengok Allah Taala mulakan ayat yang pertama, iaitulah malaikat ini pada 3 ayat pertama mereka bertasbih, mereka mensucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut sebagai ilmu munasabah. Maknanya tengok ada perkaitan, kesinambungan antara ayat yang terakhir ataupun surah yang sebelum dan surah yang selepas. Masya-Allah. Baik, itulah keindahan Al-Quran kan. Jadi dengan ilmu tadabburlah kita dapat menghargai Al-Quranul Karim, kita refleksi diri. Baik, tak difahami. Okey, kita menggunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, yang seronoknya ialah tafsir pimpinan Ar-Rahman memberikan catatan-catatan, nota-nota dicatat dalam nota kaki untuk memudahkan kefahaman kita. Betul. Jadi seperti yang kita sebut berulang kali, sebagai contoh, pada
sebelum diberikan pengertian ataupun tafsir, ditulis oleh penulis ataupun pengarang Muqaddimah Surah As-Saffat pada muka surat 1175 edisi yang ini. Jadi maknanya para penonton, inilah apabila kita membaca Al-Quran kita dapat memahami, oh ini makna surah As-Saffat ni, ini kandungannya yang kita akan bertemu nanti. Okey. Tuan-tuan, baik, ayat nombor 7. Ayat nombor 7 ini tuan-tuan, wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Dan kami pelihara urusan langit itu dengan serapi-rapi kawalan dari masuk campur tiap-tiap syaitan yang durhaka. Baik, dia ada kaitan ayat itu dengan ayat nombor 6, ayat sebelum itu. Allah Ta'ala berkata, Inna zayyanna as-sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan hiasan bintang-bintang. Baik, apa makna tuan-tuan? Maknanya, langit yang paling hampir dengan kita, yang boleh dipandang oleh mata kasar kita, iaitulah langit dunia ni lah. Betul. Ya, nanti para penonton, kan, kita tengok di luar rumah kita melalui tingkap, tengok langit. Maknanya itulah langit yang dimaksudkan pada ayat nombor 6, iaitulah langit dunia. Langit yang boleh dipandang oleh mata kasar kita. Allah Ta'ala kata, Zayyanna as-sama'ad dunya. Maknanya, kami hiaskan dunia itu dengan apa? Dengan al-kawakib, dengan bintang. Baik, tuan-tuan, dalam Quran ni kan, bila sebut bintang, Allah Ta'ala guna ada 3 perkataan. Yang pertama, dalam surah Al-Mulk, ayat nombor 5, dah fahami, Allah Ta'ala guna perkataan masabih. Ya, al-masabih juga bermaksud bintang. Kemudian, yang kedua perkataan ini iaitulah al-kawakib, bermaksud bintang. Dan al-kawakib ni tuan-tuan, kita teringat balik kan, dalam surah Nabi Yusuf, surah Yusuf. Kan Allah Ta'ala cerita bagaimana Nabi Yusuf cerita kepada ayahandanya, Nabi Yusuf cerita, semalam aku bermimpi ada 12 bintang. Yang sujud kepada aku. Dalam ayat itu, dalam surah itu digunakan perkataan al-kawakib. Okey, nombor 3 perkataannya iaitulah, kan ada surah An-Najm wan-Najm, maknanya juga bintang. Jadi tengok tuan-tuan dan puan, hebatlah ayat Quran ni kan, hebat bahasa Al-Quran ini, nak cerita bintang tapi ada 3 kosakata, ada 3 perbendaharaan kata. Maknanya perbendaharaan Al-Quran, perbendaharaan bahasa Al-Quran, bahasa Arab ini begitu kaya sekali. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kalau kita ada anak-anak kita di peringkat sekolah rendah kan, beri galakan untuk belajar bahasa Arab. Nanti di sekolah menengah juga, kalau ada ruang, ada rezeki, kita hantar ke sekolah menengah kebangsaan agama SMKA ataupun sekolah-sekolah agama kan. Jadi anak-anak kita ni berpeluang untuk mengaji dalam bahasa Arab kerana keindahan bahasa Arab itu. Baik tuan-tuan, bila sebut Allah Ta'ala hiasi langit ni dengan bintang, agak-agaklah nak difahami jumlah bintang di langit ni berapa ya? Masya-Allah, tak terkira. Okey. Tuan-tuan, ada satu kajian yang dibuat oleh para penyelidik, pengkaji di National University of Australia. Mereka membuat kajian, para pensyarah dan para pengkaji buat kajian. Dia kata, sekurang-kurangnya, maknanya paling kurang, maknanya boleh jadi lebih lah. Dia kata, kajian itu mendapati jumlah bintang-bintang di langit berjumlah 70 sextillion. InsyaAllah. Gapa dia ni Ustaz? Sextillion. Okey, macam ni. 7 di depan, 22 kali kosong belakang tu. Allah. Kosong 22 kali. 70 sextillion. 7 kosong tu ada 22 kali. 7 kosong 22 kali. 70 sextillion. Dan pengkajian kata itu paling kurang. Dan dia kata jumlah itu, bintang-bintang di langit itu melebihi jumlah pepasir yang ada di atas dunia ni. Allah. Pasir di padang pasir, pasir di tepi pantai. Allah. Tak boleh nak lawan, tak boleh nak challenge jumlah bintang di langit. Maknanya bila kita baca ayat seperti ini tuan-tuan, inilah Al-Quran merupakan sumber ataupun kitab Allah Subhanahu wa taala.
ia merangsang minda kita untuk mengkaji, merangsang minda kita untuk membaca, dan yang paling penting bila kita membaca bertemu dengan ayat-ayat ini, kita berasa, ya Allah, aku ni tak ada apa-apa. Aku ni tak ada apa-apa berbanding kemuliaan, kehebatan, keagungan, pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, hebat kuasa Allah ya Ustaz. Hebat ya Allah. Sungguh Kita ni kecil je. Betul tu Ustaz. Perancangan Allah tu sangat-sangat hebat. Allah. Segala yang Allah, ilmu yang diturunkan Allah, semua ilmu tu ada sebenarnya dalam Al-Quran, tapi tinggal kita je nak tadabbur. Kita je. Jadi Ustaz, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astagfirullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kembali kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Fahmi dan juga moderator pula Ustaz. Panel kita. Ustaz jadi moderator, saya jadi panel, kan lain cerita dia. Panel kita iaitu Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Alhamdulillah, dengan topik kita pada hari ini iaitu tafsir dan taranum surah As-Saffat, sambungan ayat yang ke-7 sehinggalah ayat yang ke-9. Dan sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz, kita tak nak bermasa lagi, kita nak terus sambung dengan mukadimah kita bagi surah As-Saffat ayat ke-7 sehingga ayat yang ke-9 Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Da'i Fahmi. Penonton sekalian, ayat nombor 7 Allah Ta'ala bagi tahu langit itu, urusan langit itu dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan ayat nombor 6 kita dapat faham bintang ini ada peranan-peranan, ada peranannya yang peranan diciptakan itu ada sebab dia. Ada fungsi dia. Ada fungsinya. Umpamanya Qatadah radhiyallahu anhu, kata-katanya dilampirkan ataupun dicatatkan dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir. Apa kata Qatadah? 3 fungsi ataupun peranan penciptaan bintang-bintang di langit. Nombor 1, seperti yang kita sebut tadi, sebagai perhiasan dunia. Betul lah, perhiasan. Kalau kita ni gelap saja kan, maknanya tak seronok dunia ni. Betul. Tak seronok. Jadi bila kita ada bintang, kita pun seronok tengok keindahan penciptaan Tuhan. Kita pun sukakan lampu lit lap kan. Betul. Lit lap kan lap. Lit lap. Ya, tu panggil lit lap dengan orang. Waktu lit lap kan. Musim raya memang laku betul kan. Okey, maknanya 1, penciptaan bintang di langit ialah perhiasan dunia. 1. Yang kedua, bintang-bintang di langit juga akan memberikan cahaya dan pedoman bagi musafir yang bergerak pada waktu malam. Okey, 2. Nombor 3. Bintang di langit juga diciptakan sebagai alat ataupun kita sebut alat rejaman kepada syaitan, yang mana syaitan mereka mencuri-curi untuk mendengar urusan-urusan ataupun keputusan-keputusan, arahan-arahan dari langit. Ini yang disebut di dalam ayat nombor 7. Syaitan dia mencuri maklumat, curi-curi dengar.
komunikasi ataupun arahan-arahan yang diberikan di langit, ya, dan apabila mereka mencuri dengar, mereka ambil maklumat itu, mereka sampaikan kepada orang yang di bawah. Siapa? Pak Nujum, Tok Dukun, peramal-peramal ni yang duk jampi serapah ni, kan? Dia bagi tahu kepada geng-geng dia ni. Dan dalam catatan tafsir kata, yang dia dengar tu satu je. Betul. Yang dia dengar tu satu je. Dia tokok tambah 10. Contoh. Nah, dia tokok tambah. Jadi, apabila peramal-peramal, tok-tok dukun ini dapat maklumat itu, jadi tiba-tiba, inilah yang digunakan untuk menipu orang. Jadi maknanya, bintang-bintang itu digunakan untuk direjam, dipanah kepada syaitan-syaitan yang mencuri-curi untuk mendengar arahan-arahan ataupun kita sebut sebagai urusan-urusan langit. Jadi itu yang dinyatakan dalam ayat nombor 7. Baik, para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, Abu Hayyan dia kata Allah menggunakan perkataan as-sama'id dunya. Langit dunia itu sebab apa? Langit itu ialah langit yang dekat, yang paling hampir dengan kita, yang boleh nampak dengan mata kasar kita. Dan bintang-bintang itu jugalah langit, urusan langit terpelihara daripada sebarang gangguan syaitan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, rupanya Allah Ta'ala nak bagi kita faham, geng-geng skamer curi maklumat ni bukan zaman kita ni je. Kan, geng-geng skamer curi maklumat ni berlaku pada zaman Al-Quran. Ayat ini diturunkan lagi, kan? Dan tuan-tuan yang rahmati Allah, ayat nombor 7 dan ayat nombor 8 ni dia ada juga dibincangkan pada ayat ataupun surah-surah yang lain. Umpamanya dah ingin fahami dalam surah Al-Mulk ayat nombor 5, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi itu dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Baik, apa yang kita dapat belajar daripada kedua-dua ayat ini para penonton? Syaitan memang tak berhenti-henti mahu merosakkan kita umat Islam ataupun orang yang beriman. Mereka tak pernah letih untuk buat apa saja untuk memastikan kita manusia ni ikut jejak langkah dia masuk ke dalam neraka Jahannam. Wal-iyadzubillah. Dia akan buat apa cara? Cara yang pertama tentunya lah dia akan buat kita ni jauh daripada arahan Allah, jauh daripada hukum hakam Allah. Dia akan buat macam tu. Buat kita tak semayang, buat kita mengumpat, buat kita mengadu domba, buat kita kata ke orang, kan, buat kita derhaka pada ibu bapa. Ni cara yang pertama. Kalau dia tak berjaya buat cara ni, dia bisik setiap hari, tapi kita ni tetap jadi geng masjid. Kan? Orang masjid. Dia buat cara macam mana pula? Bangga diri pula. Rasa riak pula. Zarifin, kau ni semayang subuh, orang ni tidur lagi, hang semayang subuh di masjid tu. Hebat hang ni. Dia main bisik lagu tu supaya kita ni betul ya aku ni. Dia jadi bangga diri pula. Betul. Jadi ini cara yang kedua. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama berhati-hati, mudah-mudahan kita terselamat daripada sebarang gangguan syaitan. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, saya ada soalan daripada saya sendiri. Sebenarnya langit dunia ni Ustaz, kita bercerita tentang langit dunia, Allah Subhanahu Wa Taala hiasi dengan bintang-bintang. Adakah langit dunia ni dah termasuk dalam lapisan langit yang pertama Ustaz? Okey, terima kasih Fahmi. Dalam catatan ulama, kalau kita tengok sebagai contoh peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, baginda di-mi'rajkan dari naik ke langit yang pertama tu kan, daripada Palestin, Masjid Al-Aqsa itu naik ke langit yang pertama, langit kedua, ketiga, keempat sampai langit ketujuh. Okey, bermula pada langit pertama itu sudah tidak dapat dipandang oleh mata kita, mata manusia. Itu sudah berada pada alam ghaib.
Ya, jadi pada pandangan ulama dalam catatannya, langit pertama, kedua, ketiga itu sampailah langit yang ketujuh dan baginda bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur itu sudah berada di alam gaib. Ya, jadi 10 ayat ni tuan-tuan, 10 ayat dalam surah As-Saffat ini merumuskan perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib iaitulah yang menjaga urusan perkara gaib ini, iaitulah siapa? Malaikat-malaikat. Wasaffati saffa. Yang mengkhabarkan, yang bercerita semula tentang alam-alam gaib ini siapa? Tentulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita orang beriman, bila datang urusan perkara gaib yang diceritakan dalam Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mesti berpegang dan beriman dengannya. Ini beza orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Sebagai contoh, orang yang tidak beriman, kafir Quraisy, mereka tak beriman kepada hari kebangkitan selepas kematian. Mereka tak beriman kepada hari akhirat. Mereka tak percaya. Mati-mati tak percaya. Dia tak percaya. Jadi itu beza kita. Orang beriman, kita beriman dengan hari ataupun urusan perkara gaib. Tetapi kena ingatlah, maknanya dalil dan nas itu datangnya daripada Al-Quran dan juga hadis ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada ustaz. Jadi ustaz, sebelum kita nak berehat seketika, kita mendapat kabar duka berkenaan dengan bah besar yang melanda kota Jeddah, iaitu di Mekah dan Madinah, yang merupakan banjir yang sangat-sangat besar yang saya pernah lihat sebelum ini. Kalau kita lihat di kaca televisyen, kita nampak banjir yang sangat-sangat teruk Ustaz. Kalau kita lihat dengan kereta yang ditenggelami oleh air, dan ini adalah satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji kita semua. Menguji kita sebagai umat Islam. Apabila ditimpa ujian, adakah kita ini masih lagi dekat kepada dia ataupun kita semakin jauh daripada dia. Jadi kita menzahirkan rasa simpati buat umat Islam yang berada di kota Jeddah, dan sama-sama kita doakan buat umat Islam di sana agar bertabah dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Dan sesungguhnya setiap ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Islam pasti ada hikmah dia. Pasti ada kemanisannya, dan pasti juga ada pengajaran yang perlu kita ambil. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak kita muhasabah diri, untuk kita improvekan diri kita untuk menjadi seorang umat Islam yang lebih baik daripada sekarang, dan kita improvekan diri kita daripada hari ke hari, insya-Allah. Jadi ustaz, kita menzahirkan rasa simpati kita kepada umat Islam di sana, dan kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada pagi ini iaitu tafsir dan taranum surah As-Saffat, sambungan ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9. Dan seperti biasa, sekiranya tuan-tuan terdapat sebarang soalan dan kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti biasa suka saya nak ingatkan, sediakan mushaf, sediakan buku nota, dan kita ambil intipati ayat yang kita pelajari pada hari ini, iaitu surah As-Saffat ayat 7 sehingga ayat 9, dan kita hayati, kita tadabbur, kemudian kita amalkan dengan apa yang kita telah pelajari. Insya-Allah kita cuba untuk perbaiki diri kita dari semasa ke semasa, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita. Saya menunggu soalan untuk topik kita pada pagi ini, iaitu tafsir dan taranum, iaitu soalan yang pertama daripada Cik Puan Rahimah Saud. Soalan untuk ayat yang ke-7, adakah Allah pernah izinkan syaitan mendengar percakapan malaikat sebelum ayat ini diturunkan? Yang kedua, pada lapisan langit yang manakah syaitan mengintip perbicaraan malaikat? Baik, insya-Allah terima kasih kepada Cik Puan Rahimah Saud atas soalan tersebut. Saya kira soalan yang sangat baik untuk Ustaz huraikan, insya-Allah. Silakan. Baik, Puan Rahimah, terima kasih. Ada dalam catatan tafsir,
sebelum diutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan ni boleh mendengar perbincangan ataupun arahan-arahan yang diberikan. Sebagai contoh, ketua malaikat telah menghimpunkan para petugas, para malaikat yang lain dan memberitahu, pada hari ini ada satu urusan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian semua. Jadi yang tu yang syaitan curi-curi dengar tu. Okey. Tuan-tuan, dalam hadis riwayat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, "Idza qadallahu al-amr fis sama'." Apabila ditentukan satu-satu ketetapan, satu-satu urusan di langit, darabatil malaikah bi ajnihatiha. Kemudian para malaikat itu apabila mendapat ketetapan urusan di langit itu, para malaikat akan merendahkan sayapnya, meletakkan sayapnya dan tutup semula sayapnya. Buka, tutup. Dan bila tutup sayap tu, dalam riwayat menyatakan bunyi dia seperti gemercingan rantai di atas bahu, ataupun macam rantai ni kita tarik di atas batu kelikit, batu kasar tu kan. Batu kasar. Dia bunyi kan, krek gitu kan. Macam itulah lebih kurang. Maknanya tuan-tuan, maknanya begitu urusan langit itu ditentukan. Apabila malaikat mendapat arahan itu, maka itu yang malaikat buat. Baik tuan-tuan, kemudian baginda sebut apabila rasa takut itu sudah hilang di dalam hati mereka, mereka akan berkata, apa yang telah difirmankan oleh Allah? Apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian semua? Jadi mereka menjawab, perkataan benar, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi pada waktu itu, dalam riwayat hadis direkodkan oleh Imam Al-Bukhari ni, pada waktu itu syaitan ni dia berbaris-baris, bersesak-sesak, berbaris-baris. Ni nak curi dengar ni, apa yang dibincang ni, apa yang diputuskan ni. Sufyan radhiyallahu anhu apabila dia menerangkan hadis ini, dia angkat tangannya, dia membalikkan tangannya, mengiringkan tapak tangannya dan merenggangkan jarinya. Maknanya seolah-olah syaitan tu berbaris-baris, ada yang duduk atas, ada yang duduk bawah. Maknanya tingkat pertama tu bila dia dapat berita tu, yang duduk di barisan atas ni bagitahu pada syaitan yang di bawah. Sampai Sampailah disampaikan kepada ni tok dukun, sisi peramal ni. Kan? Jadi itulah yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan, yang nak ceritanya bagaimana, dalam riwayat ada menyatakan ada yang syaitan yang tak sempat dengar lagi, tak sempat dengar apa berita ataupun urusan itu, telah pun dipanah oleh bintang-bintang tadi. Ada catatan yang kata itu ialah meteor. Wallahu ta'ala alam. Kan, maknanya telah dipanah oleh bintang. Kan, sehingga berlubanglah diri dia fizik, diri dia itu. Dan ada yang sempat dengar dulu, lepas tu baru kena panah dengan bintang. Jadi itu yang dinyatakan sebagai contoh oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir. Wallahu a'lam. Masya-Allah, subhanallah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Bagaimana Ustaz tadi mengenai ayat yang ke-7 Ustaz yang menceritakan mengenai kejadian Allah Subhanahu wa taala mencipta bulan, bintang yang begitu cantik menghias angkasa, angkasa ini. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kebanyakan ialah saintis yang pergi ke mengkaji sains aero angkasa inilah bukanlah orang-orang yang beramal soleh. Ustaz, kita tahu kebanyakan saintis yang naik ke bulan ini, mengkaji bulan ini ialah mak saleh, bukan orang yang beramal soleh. Soalan saya, apakah ilmu aero angkasa ini kita ketinggalan sedangkan Al-Quran dah sebut dalam ayat yang ke-7 surah As-Saffat ini? Dan jelas ni Ustaz. Tapi apakah punca sebenarnya kita ketinggalan daripada ilmu dan juga
kehidupan kita seharian. Saintis yang mengkaji bukannya orang yang beramal soleh, tetapi mak saleh. Semuanya rata-rata mengatakan mak saleh yang menerokai ataupun mengkaji kelebihan, kebesaran, keagungan Allah ciptaannya, iaitu bintang-bintang tadi, sebagaimana banyaknya daripada lebih pada pasir yang berada di bumi, kata Ustaz tadi. Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan pada Ustaz. Baik, saya sukalah soalan Tuan Haji kita ni. Alhamdulillah. Itulah yang kita nak bawa semangat Al-Quran ini. Al-Quran bukan setakat untuk kita memperbetulkan makhraj huruf. Za, ghain, fa, qaf, lam alif. Ya, bukan setakat itu. Bukan setakat itu. Bukan setakat nak memperbetulkan fasahah. Bukan setakat itu. Bukan setakat kita nak membaca apa lagu Bayati, Ustaz ya. Apa lagu Hijaz, apa lagu Nahwan. Bukan setakat itu. Tapi bagus dah. Alhamdulillah. Kita belajar tajwid, fasahah, taranum. Bagus. Alhamdulillah. Sekarang jangan berhenti setakat itu. Lebih lagi. Masuk lagi. Kerana Al-Quran mengasak kita supaya untuk kita berfikir. Baik, para penonton, bila sebut tadi kan, kita bertemu dengan ayat-ayat tentang aero angkasa. Langit, angkasa raya, bintang, ya, cakrawala. Baik tuan-tuan, saya teringatlah seorang tokoh hebat dalam Islam, iaitulah Sultan Muhammad Al-Fatih. Baik tuan-tuan, Sultan Muhammad Al-Fatih dialah menjadi orang yang membuktikan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebut itu benar. Baginda sebut satu hari nanti kota Konstantinopel akan dibuka. Pemimpinnya, ketuanya sebaik-baik ketua. Gerombolan yang di bawahnya ini, tenteranya itu sebaik-baik tentera. Tuan-tuan, baginda sebut, bilakah terlaksana perkara ini? 800 tahun selepas itu. Wallahu alam. Nak ceritanya apa? Okey, nak cerita ni, Muhammad Al-Fatih, ayah dia membentuk dia jadi seorang yang hebat. Yang jelas hala tuju, Muhammad Al-Fatih, kamu nanti yang akan membenarkan apa yang baginda sebut. Apa yang ayah dia buat tuan-tuan? Nombor satu, dalam bilik tidur dia ni, ayah dia letak peta Spanyol itu. Masya Allah. Ayah dia letak peta. Ini kota Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Setiap hari dia pandang, pagi, petang, siang, malam. Ini yang akan aku buka nanti. Akan aku takluk. Matlamat satu. Yang kedua, ayah dia menyediakan seorang guru Al-Quran dan guru akhlak. Ni, guru ni disediakan dan dia bagi rotan. Nah, ambil rotan. Kalau selepas nasihat, selepas tegur elok-elok, tak dengar cakap juga, boleh guna untuk didikkan. Betul. Tengok dua. Baik. Yang lebih penting tuan-tuan, ayah dia mendedahkan juga Muhammad Al-Fatih dengan ilmu akademik dan ilmu teknologi. Nombor satu, diberikan ilmu bahasa. Muhammad Al-Fatih boleh menguasai 7 buah bahasa. 7 jenis bahasa. 7 jenis ataupun 7 bahasa. Dia dapat bercakap. Tuan-tuan, hebat ni. Kita mungkin 2-3 tapi dialek kan, dialek Kelantan kan. Bagus dah tu, maknanya kalau boleh adil juga. Kita kuasai kan. Okey, yang lebih penting tuan-tuan apa dia? Ni Muhammad Al-Fatih, dia juga belajar ilmu teknologi ketenteraan. Dia belajar macam mana nak buat meriam. Maknanya nak ceritanya teknologi ni dia kuasai. Baik tuan-tuan, kerana itulah pelopor-pelopor teknologi, contoh sains kesihatan, ya, tokoh-tokoh Islam, Ibn Sina, Ar-Razi, ini nama-nama Islam, ya, yang mana mereka memahami Al-Quranul Karim. Dan tentulah juga tuan-tuan, apa yang kita nak sebut, iaitulah apabila orang yang mengkaji Al-Quranul Karim, dengan dia memahami Al-Quranul Karim, mereka akan jadi orang hebat tuan-tuan. Dan tentunya lah contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita untuk kita menggalakkan anak-anak kita untuk belajar memahami ilmu-ilmu sains dan teknologi. Jadi pelan tindakannya tuan-tuan, jangan lupa bawa anak-anak kita untuk melawat sambil belajar pusat sains negara. Betul. Contoh. Dan mana-mana lagi lah, ya. Contoh kalau anak kita ni minat sangat ilmu falak ataupun ilmu
astronomi. Kan? Jadi apa salahnya tuan-tuan kita peruntukkan sedikit gaji ataupun yang dapat bonus kan? Maknanya beli teleskop tu. Betul. Kan? Jadi letak di rumah kita. Jadi ini boleh memberikan minat kepada anak-anak. Membakar semangat dan dia minat. Jadi kalau anak-anak kita cenderung beri galakan. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Da'i Fahmi, Kak Iyat sini, Nohayati Ismail dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Masya Allah. Apa khabar Kak Iyat? Alhamdulillah, Alhamdulillah Da'i. Terima kasih Da'i. Da'i dan Ustaz sihat ya? Sihat. Alhamdulillah Kak Iyat. Jadi soalannya apa Kak Iyat? Terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Kak Iyat bercerita tentang langit dunia. Kak Iyat nak tanya tentang amalan kita dan doa kita Ustaz. Kita faham tentang amalan kita dicatat oleh malaikat kiri dan kanan kita. Jadi Kak Iyat nak tahu tentang adakah kita juga terbaca tentang amalan yang terus diangkat dibawa ke langit dunia oleh para malaikat. Begitu juga doa-doa yang diaminkan. Dan tentang doa makbul yang terus juga menembusi langit dunia seperti mungkin doa ibu kita atau doa orang-orang dizalimi Ustaz. Jadi Kak Iyat nak minta sedikit pencerahan dari Ustaz. Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Iyat ataupun nama sebenarnya Kak Nur Hayati. Lebih mesra dipanggil Kak Iyat atas soalan tersebut. Soalan yang sangat baik, saya serahkan kepada Ustaz. Baik, Kak Iyat, Pak Nur Hayati, terima kasih ya, soalan sangat baik. Baik. Penonton, antara yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, doa yang pasti tidak akan ditolak. Doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama, doa orang yang dizalimi. Satu. Kerana tu jangan kita buat zalim pada orang. Okey, satu. Nombor dua, doa orang yang sedang berada dalam musafir. Dua. Yang ketiga, doa orang yang sedang berpuasa sampailah dia berbuka puasa. Tiga. Dan yang keempat antaranya baginda sebut doa ibu bapa. Kita sebagai ibu bapa ni, doa yang baik-baik kepada anak-anak kita, doa. Okey, tuan-tuan, yang kedua, jangan lepaskan peluang untuk kita mendapat amin ataupun doa daripada para malaikat. Ada beberapa tempat. Nombor satu, seperti yang Kak Ayat kita sebut tadi, nombor satu, apabila kita mendoakan seseorang itu di belakang pengetahuannya. Dalam riwayat hadis, Nabi kata malaikat di sisi kita ni akan mengaminkan doa itu. Malaikat akan sebut amin walaka mithlu. Doa itu akan berpatah balik kepada kamu yang mendoakan. Jadi tuan-tuan, yang ni kita kena buat selalu, iaitulah doakan kebaikan kepada sahabat, ahli keluarga, jiran tetangga dalam keadaan dia tak tahu kita sedang berdoa kepada dia. Dan juga tuan-tuan, kita doakan tentunya kepada anak-anak dan sebagainya. Itu dua. Maknanya doakan kepada orang lain dengan tanpa pengetahuan dia. Dua. Nombor tiga. Ni kita berada pagi ni kan. Baginda sebut setiap pagi dua malaikat turun. Dua malaikat turun ke bumi ini dan satu malaikat ini mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, engkau berkatilah, engkau gantilah sesuatu yang lebih baik kepada orang yang bersedekah pagi ini ya Allah. Hari ini ya Allah, tolonglah. Ini doa malaikat. Jadi tuan-tuan dan puan, pagi ni, tengah hari ni ke, jangan lepaskan peluang, kita cubalah bersedekah. Kerana itu cucunda baginda Rasulullah yang diberikan gelaran Zainul Abidin, dia kata, kita cubalah disiplinkan diri kita ni sentiasa kerap bersedekah, istiqamah sedekah. Jumlah tu tak kisah. Kan? Sikit-sikitlah. 5 kupang lah. Betul. Orang Kedah kata kan. RM1 lah. Kalau mampu RM50, terpulanglah. Kita istiqamah. Dan jangan lupa minta tolong orang yang terima sedekah infak kita tu, minta tolong dia doakan kepada kita. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan doanya. Okey. Dan yang kedua tuan-tuan, setiap pagi itu juga malaikat akan berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, engkau tahanlah orang yang kedekut untuk berdoa, untuk bersedekah. Jadi jangan kita kedekut tuan-tuan, rezeki kita akan tertahan. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi tuan-tuan, amalkan sedekah, insya-Allah kita punya hidup pun akan lagi tenang, rezeki kita pun akan datang daripada arah yang tak disangka-sangka. Ya, betul. Walaupun sedikit jumlahnya, tapi syarat bersedekah tak ada syarat jumlah. Tak ada istilah kena bayar RM50 untuk sedekah, kena bagi RM10. Tak semestinya dengan RM1.
boleh kita juga bagi makanan, Ya. kita bagi apa-apa benda yang memberi manfaat kepada orang lain, itu juga adalah dikira sedekah. Jadi ustaz dan Ya. juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika, kita nak melabuhkan tirai di TV3, tapi jangan ke mana-mana, kita masih lagi berbaki 30 minit di siaran TV9. Jumpa lagi selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini dengan topik kita iaitu tafsir dan taranum surah As-Saffat, sambungan ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9. Jadi kita tak nak membawa masa lagi, kita nak terus kepada soalan seterusnya daripada Facebook. Kita menanti soalan daripada Facebook. Daripada saudara Al-Ali. Ayat yang ke-7 dalam surah ini menyatakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala memelihara bintang-bintang daripada diceroboh oleh syaitan yang derhaka. Adakah pemeliharaan bintang dari dicerobohi syaitan sejak turunnya ayat Al-Quran di langit dunia? Selain dari syaitan, adakah makhluk lain seperti manusia juga ditegah dari meneroka dan mengintip bintang-bintang dengan menghantar kapal angkasa dan menerima isyarat-isyarat radio dari angkasa? Terima kasih kepada saudara Al-Ali atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Luar biasa soalan Al-Ali ni, Masya Allah. Baik tuan-tuan, yang kita bincang pada pagi ini ialah perkara gaib. Betul. Perkara gaib yang kita manusia tak boleh nak menjangkaunya. Ya, di luar kebolehan manusia untuk mencapainya. Maknanya yang kita duk bincang ni ialah perkara gaib. Betul. Jadi tuan-tuan, saya teringat dalam sebuah riwayat hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia cerita pada satu hari ada seorang lelaki di kalangan Ansar. Dia ceritalah kepada Ibnu Abbas. Dia kata pada satu hari itu kami sedang duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di langit ternampak ada percikan api di langit. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ni nampak, Nabi tanyalah kepada golongan sahabat-sahabat Nabi ni. Ada yang baru masuk Islam. Jadi Nabi tanya, pada waktu kamu pada jahiliah dulu, bila kamu nampak percikan api di langit, apa yang kamu percaya ya? Seolah begitulah Nabi tanya. Pada zaman jahiliah dulu, apa yang kamu percaya bila nampak percikan api di langit? Jadi sahabat-sahabat ni pun berkatalah, wallahu ta'ala a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adab para sahabat Nabi ni. Mereka tahu jawapan tu, tapi adabnya mereka akan sebut dulu, Allah wa rasuluhu a'lam, ataupun wallahu a'lam, Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih mengetahui soalan yang ditanya. Tengok adab yang mereka persembahkan depan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, lepas tu baru dia jawab. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, dulunya waktu kami di zaman jahiliyah, bila nampak sesuatu yang pelik di langit, kami faham satu, itu bagi kami itu ada dua isyarat. Yang pertama, akan lahir seorang yang bila dia besar nanti dia akan jadi pembesar, dia akan jadi orang hebat, dia akan jadi orang luar biasa, dia akan jadi pemimpin. Itu satu. Yang kedua, kefahaman kami, kepercayaan kami, bila berlaku begitu, ada orang yang hebat, pembesar ke ketua ke yang mati ni, yang meninggal dunia. Itu dua. Itu dulu. Baik tuan-tuan, Nabi pun berkata, dengan Nabi nak memperbetulkan kefahaman yang lampau, yang salah itu.
ya kefahaman jahiliyah. Nabi kata bila berlaku sesuatu yang pelik di langit tadi ni, ia tidak ada kaitan langsung pun dengan kematian ataupun kehidupan orang. Tak ada kaitan, Nabi kata. Kemudian Nabi kata, tetapi apa yang berlaku itu Allah Ta'ala telah menunjukkan, kita dapat faham, iaitulah Allah Ta'ala telah keluarkan satu arahan, dan pemikul arash, iaitulah para malaikat, akan sebut subhanallah. Mereka memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila malaikat mendengar itu, malaikat akan bertasbih, menyebut subhanallah. Sehinggalah langit dunia. Maknanya bergema subhanallah itu. Cuma kita tak dengar lah. Okay? Kemudian tuan-tuan, malaikat pun berkata sesama sendiri, pada malam ini, pada hari ini, apa arahan Allah? Waktu itu seruan malaikat bertasbih kerana gerun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka malaikat pemikul arash itu pun memberitahu arahan daripada Allah kepada para malaikat yang lain. Okey, malaikat pemikul arash itu pun bagi tahu ini arahannya 1 2 3 sekian. Sehinggalah sampai berita itu kepada kepada para malaikat ini, dan pada waktu itulah ini syaitan ni dia curi-curi dengar arahan-arahan yang telah disampaikan kepada para malaikat. Sehinggalah berita itu disampaikan kepada peramal-peramal, tok-tok dukun dan sebagainya. Jadi yang disebut dalam riwayat juga, antara riwayat yang lain, ditambah ni, masalahnya yang dia dengar tu satu je. Betul. Ditambah, tokok tambah tadi 10 sebagai contoh. Mana ditokok tambah oleh oleh syaitan-syaitan tadi ni. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini yang disebutkan dalam riwayat hadis yang dibawa ataupun daripada Abdullah bin Abbas. Jadi nak faham bahawasanya ini ialah perkara-perkara ghaib yang kita wajib beriman. Sebab apa? Sebab ia datangnya daripada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik. Maknanya kapal angkasa apa semua tadi tak boleh nak mencuri dengar-dengar, tak boleh. Kerana apa? Kerana ini perkara ghaib. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, berkenaan dengan perkara ghaib ni Ustaz. Ya. Kita biasa tengok Ustaz, dalam suasana masyarakat kita sekarang ni, Allah Subhanahu Wa Taala dia tak zahirkan perkara-perkara gaib dengan mata kasar kita. Kita takkan nampak benda-benda gaib ini. Tetapi ada sebilangan orang yang dia cuba mencari-cari perkara gaib. Sebagai contoh, anak-anak muda kita nak jadikan konten dalam social media, cari hantu kononnya, cari-cari jin dan syaitan sebenarnya. Adakah perkara itu dibolehkan atau tidak Ustaz? Dipersilakan. Apa manfaatnya? Yang pertama, wahai anak muda, sebelum apa kita buat satu-satu benda tu, fikir dulu apa manfaatnya. Sedangkan tujuan penciptaan kita sebagai manusia ini, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita sebagai manusia ni sebagai khalifah. Betul. Sebagai insan, pemimpin, memakmurkan alam seperti yang dikehendaki oleh agama. Wahai anak muda, kita jadi orang yang berbakti kepada negara kita, kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita. Itu lebih penting. Kerana itu seperti yang Tuan Haji pemanggil kita tadi, Tuan Haji Umar tadi kan. Maknanya kita kena jadi orang yang belajar ilmu. Anak-anak yang berada di sekolah rendah, sekolah menengah, di peringkat universiti, peringkat diploma, ijazah ataupun ijazah lanjutan, kita pakar dalam bidang pengajian kita. Sebab Iqra, ya, ayat yang pertama diturunkan kepada baginda supaya kita baca. Betul. Baca bukan setakat baca, faham, kaji, analisis, selidik. Maknanya itu besar makna Iqra itu, bukan setakat baca, kaji, analisis, perbandingan, hipotesis dan sebagainya. Jadi kerana itulah tuan-tuan dan rahmati Allah, kalau kita tengok zaman keagungan Islam, sebagai contoh ya, pada ketika Islam maju hebat pada zaman Andalus, kita tengok Islam meledak dengan ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu sains, ilmu kejiwaan, ilmu-ilmu dan nilai ini marak menjulang hebat pada waktu Islam berada di bumi Andalus. Sehinggalah Prince Charles ketika berucap di Oxford, dia mengatakan kota Cordova pada sekitar abad 10 Masihi itu merupakan kota yang paling berpengaruh di Eropah. Orang Eropah datang bertemu orang Muslim di Andalus untuk belajar ilmu
Andalus di mana? Di Spain. Di Spain. Di Spanyol. Sekarang ni Piala Dunia kan? Betul. Kalau kita sebut kalau sebut Spain ni mungkin kita teringat siapa ya player-player dia? Spanyol saya tak berapa sangat. Oh, okey lepas ni kita Google, kita bincang. Maknanya yang kita kenal mungkin nama-nama tertentu kan. Betul. Tapi nak ceritanya kota Spain ataupun kota Cordova itu merupakan pusat pengajian ilmu pada zaman Andalus. Orang Eropah datang bertemu Muslim di Andalus, belajar ilmu, bawa balik ilmu itu ke negara Eropah mereka. Maknanya Islam tertegak, ilmu tertegak, nilai tertegak pada zaman itu. Kerana itu tuan-tuan, nama-nama Eropah seperti Gerard of Cremona sebagai contoh datang belajar kepada orang Islam di bumi Andalus dan bawa balik ilmu itu ke negara mereka. Baik, maknanya apa? Nak bagi semangat pada anak-anak kita ni. Betul. Belajar sungguh-sungguh supaya satu masa nanti kita betul-betul master dalam ilmu pengajian kita itu. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, maknanya jangan duk sibuk-sibuk lah nak cari hantu pagi tu buat tak ada manfaat. Cari konten yang memberi manfaat kepada orang lain. Betul. Masya-Allah. Jangan sia-siakan peluang kita jadikan sosial media ataupun media-media yang ada ini untuk kita sebarkan benda yang memberi manfaat, benda yang memberi kita rasa ada apa tu orang kata ada keberkesanannya. Keberkesanannya, bukannya mencari atau menyebarkan benda yang sia-sia. Jadi insya-Allah kita sebarkan benda yang bermanfaat, maka saham pahala kita dapat. Kalau kita sebarkan benda yang tak bermanfaat, saham dosa yang kita dapat. Betul. Jadi Ustaz, insya-Allah Ustaz, kita ada pemanggil seterusnya. Soalan daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rifi Muhammad Daud dan Da'i Fahmi. Ya, saya. Haji Muhammad Saleh Budaya. Ya, Haji. Baik. Persoalannya ayat yang ke-8 Ustaz dan Da'i. Dom min syaitan marik. Ayat ini ada mengatakan Allah Ta'ala menjaga serapi-rapinya, seelok-eloknya pada orang yang macam mana Ustaz? Yang diganggu oleh laknatul syaitan Allah, yang diganggu oleh syaitan laknatullah. Jadi nak minta penjelasan Ustaz pagi ni ya. Itu saja soalannya Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Muhammad Saleh atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, Tuan Haji. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Dan kami pelihara urusan langit itu dengan serapi-rapi kawalan dari masuk campur tiap-tiap syaitan yang derhaka. Maknanya Allah Ta'ala menjaga urusan langit itu daripada syaitan-syaitan yang derhaka. Kan? Maknanya surah As-Saffat ni tuan-tuan, dia ada kaitan dengan surah Sad, surah selepasnya itu. Dalam surah Sad Allah Ta'ala cerita perangai syaitan ni, perangai dia iaitulah aba wastakbara. Dia ingkar perintah Allah. Dia ingkar apa? Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala arah supaya dia sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dia tak mau. Dia tak nak. Sebab apa? Aku daripada cahaya, babe. Kan? Aku diciptakan terlebih dahulu daripada Adam. Aku lebih senior. Kenapa tiba-tiba aku pula yang kena sujud kepada junior ni? Dia dibuat daripada tanah, aku api, kan? Kenapa dibuat daripada cahaya, malaikat minta maaf. Maknanya syaitan ni dibuat daripada api, kan? Kenapa aku pula yang perlu sujud kepada Adam? Jadi dia ingkar perintah Allah, satu. Yang kedua, dia sombong pula, wastakbara, sombong. Ni perangai orang sombong ni yang inilah antaranya. Dia tak putus-putus, dia tak letih untuk cari macam mana pun usaha untuk merosakkan manusia, merosakkan kita ni, untuk bawa kita ni dihumbankan dalam api neraka. Wal a'yadzubillah. Jadi soalan Tuan Haji tadi, jawapannya ialah Allah mengawal urusan langit itu daripada diceroboh oleh syaitan yang derhaka. Wallahu a'lam. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu tafsir dan taranum surah As-Saffat, sambungan ayat yang ke-7 sehinggalah ayat yang ke-9. Jadi insya-Allah Ustaz, sebelum kita nak meneruskan dengan topik kita pada hari ini, kami mendapat khabar duka berkenaan dengan pemergian seorang insan yang mana merupakan tokoh pendidikan dan tokoh pemikir, iaitu Allahyarham Profesor Datuk Dr. Siddiq Baba. Jadi saya mewakili kru dan produksi ingin merakamkan takziah buat keluarga Allahyarham, dan kita doakan moga-moga Allahyarham tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal soleh. Sedikit biodata Allahyarham, ialah seorang tokoh pendidik dan juga inspirasi buat pendidik anak bangsa, dan juga pernah menerima anugerah Perdana Maulidur Rasul pada tahun 2009, dan seorang orang yang sangat santun berbicaranya, orang yang menjadi inspirasi, menjadi idola buat anak pendidik bangsa. Jadi sama-sama kita mendoakan Allahyarham, dan kita rakamkan dan kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan Ustaz, kita nak menyambung kembali pengajian kita, dan kita nak raikan soalan daripada penonton kita daripada Facebook insya-Allah. Daripada saudari Sal Rasid Cikci, merujuk ayat yang ke-8. Adakah kesemua jin dan syaitan akan mencuri-curi dengar berita dari langit atau sebahagiannya sahaja? Dan adakah benar kilat sambar menyambar di kala waktu hujan itu menggambarkan panahan api kepada jin dan syaitan? Terima kasih kepada saudari Sal Rasid Cikci atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Terima kasih Sal Rasid Cikci. Sebelum saya nak jawab, bila sebut almarhum Profesor Datuk Dr. Siddiq Baba, ketika saya mula masuk di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dahulu, beliau merupakan timbalan rektor hal ehwal pelajar. Jadi kalau di UiA dulu, kami anak-anak murid ni kita panggil Cikgu Siddiq. Cikgu Siddiq. Jadi betul beliau seorang penyantun, berhikmah kata-katanya, dan tentu sekalilah kita akan sentiasa mendoakan semoga Allah merahmati almarhum dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman, amin, orang yang saleh. Amin ya Allah. Baik, terima kasih Puan Sal Rasid Cikci. Tentu sekali dalam Al-Quran dan hadis menyatakan syaitan mereka mencuri-curi dengar. Mencuri-curi dengar tu kerana dia nak menjawab ataupun nak menyampaikan maklumat yang salah itu. Kan? Bukan nak menyampaikan maklumat itu, nak ambil maklumat dan dia nak tambah-tambah, tokok tambah dengan maklumat yang tak betul itu untuk dia menipu peramal-peramal, bomoh-bomoh, dukun-dukun yang bercanggah dengan amalan Islam. Jadi, dan ini juga mengikut catatan ulama tafsir kata, ini juga merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semualah. Maknanya janganlah kita ni sewenang-wenangnya mempercayai apa yang disebut oleh tuk-tuk bomoh, tuk-tuk dukun yang menyalahi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Rusmina. Ya, Puan Rusmina, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa soalannya, Puan Rusmina? Kalau diizinkan saya nak bertanya. Selalu kan kita berlaku guru ataupun peti kan.
Dikatakan peti dan guru tu malaikat menembak syaitan. Jadi betul ke kan? Dan kenapa bila buruh dan peti itu berlaku mesti hari hujan? Mungkin kenapa mesti musim hujan? Kenapa tak berlaku musim panas ke kan? Sedang tu benda tu ada kaitan dengan hujan ke atau apa kan? Okey. Yang kedua soalan saya nak tanya tentang anak bulan. Kenapa macam tahun ni contohnya kita dah kira dari segi dua cara kan, hisap semua, kita sepatutnya tak raya, tapi tiba kita nampak anak bulan dan kita beraya hari Isnin hari tu kan. Tapi kenapa bila Malaysia raya, Singapura, Indonesia tak raya, sedangkan kita berada di satu kawasan yang sama. Tak boleh ke yang kita nampak ni mewakili dah umat Islam di sekitar kawasan Asia Tenggara ni, sebab kita macam sah-sah dah nampak dekat Malaysia. Kenapa Singapura, Thailand, misalnya Indonesia tak boleh raya, tak raya, dan kenapa kita tidak ada satu permuafakatan seperti macam rukun Islam contoh. Rukun Islam semua sama kena ikut. Rukun iman tu semua ni terang-terang anak bulan dah nampak. Malaysia boleh mewakili ke Asia Tenggara. Kenapa tak begitu? Baik, Puan. Itu soalan saya. Terima kasih. Baik, Puan. Terima kasih kepada Puan Rosmina atas soalan yang sangat baik. Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih. Tentunya kalau waktu musim hujan tu antara doa yang Nabi ajar, Allahumma sayyiban nafi'an, kan, maknanya kita doa supaya hujan yang turun itu memberi manfaat, memberikan kebaikan kepada kita. Dan satu lagi, Allahumma hawalaina wala alaina, kan, maknanya itu kita doakan kalau hujan itu terlampau lebat, alihkanlah hujan itu ke kawasan Bukit Bukau, maknanya tak kena kita lah. Ya, jadi maknanya apabila kita ditimpa hujan, itulah antara doa yang antara yang baginda sallallahu alaihi wasallam doa ataupun ajar kepada kita. Tentunya lah itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, kan, maknanya guruh itu berlaku pada waktu hujan, kan, maknanya waktu ataupun nak hampir hujan, maknanya itu ialah urusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana itulah menepati fitrah alam, ya, menepati fitrah alam. Baik, yang kedua, tentulah dalam urusan melihat anak bulan, mencerap anak bulan, menentukan tarikh puasa, menentukan tarikh hari raya, dan mencerap anak bulan setiap pada bulan Islam itu ialah di bawah kita kata seliaan Jabatan Mufti Negeri-Negeri, ataupun kita sebut mudahnya pihak ulil amri, ya, pihak pemerintah. Jadi bagi kita orang awam ini, termasuk diri saya lah, saya yang tidak mempunyai kepakaran dalam ilmu falak astronomi ni, kita serahkan keyakinan amanah kepada ahli-ahli yang telah pun dilantik oleh ulil amri ini untuk menganggotai jawatan kuasa yang telah pun dilantik oleh pihak ulil amri. Jadi jawatan kuasa yang dilantik ni, tuan-tuan, perempuan, oleh Jabatan Mufti, dan ada juga yang diurusiakan oleh JAKIM. Jawatan kuasa yang dilantik itu meliputi pelbagai disiplin ilmu. Maknanya apabila urusan falak, astronomi, ada orang yang pakar dalam bidang falak dan astronomi. Maknanya bukanlah geng-geng ustaz je, tak. Maknanya dia ada pakar dia. Betul. Yang pakar dalam bidang tersebut. Dan tentunya lah dalam peringkat Asia Tenggara ini, khususnya disebut sebagai negara MABIMS. Negara MABIMS. Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, satu lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ingat, nanti kita cek, ya. Negara MABIMS ni sudah ada kriteria yang telah dipersetujui atau dibincangkan dalam jawatan kuasa dalam negara MABIMS ni. Maknanya begitu, maknanya apabila telah diputuskan bukan Singapura, Ustaz. Singapura. Terima kasih. Sebuah lagi negara Singapura. Terima kasih, tak fahami. Maknanya telah ada jawatan kuasa yang telah membincangkan dan ada kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Setiap negara ini telah ditentukan oleh ulil amri masing-masing. Jadi kita orang awam ni jangan pening-pening bila baca di sumber di internet ni macam-macam. Betul. Yang duk menulis ni kadang-kadang dia tak mengaji pun, dia tak ada ilmu pun dalam bidang itu. Jadi kita serahkan kepada yang pakar, khususnya pihak ulil amri, untuk menjaga kesepakatan ataupun perpaduan umat Islam. Wallahu ta'ala. Serahkan pada ahlinya, Ustaz. Serah pada ahlinya. Wallahu terbaik, Ustaz. Jadi Ustaz, bagi memberkati, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Masya-Allah. Kejap je rasa, Ustaz. Sekejap. Mudah-mudahan Jadi Allah bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, kami minta pada Ustaz untuk bacakan doa ringkas untuk memberkati majlis kita pada pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, amin. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan berkat. Amin. Wahai Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz kerana sama-sama sudi menghuraikan topik kita pada hari ini. Terima kasih juga buat para penonton kerana sudi meluangkan masa dengan rancangan kita iaitu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan teruskan istiqamah. InsyaAllah pada hari esok kita akan bersama dengan moderator kita iaitu Da'i Hadari dan bersama panelnya Datuk Badli Shah Alauddin dengan tajuk Saham Amanah Akhirat. Dan juga pada tarikh Ahad pada tarikh 27 November 2022 pada hari Ahad jam 6.30 pagi. Jangan lupa temu janji kita insya-Allah, dan kita nak tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin rabbal alamin. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi